Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita kumpul lagi. InsyaAllah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, yang mana kita sampai itu pada surah Al-Imran. Yang terakhir kita bincangkan ayat 54 Al-Imran. Itu berkenaan dengan tajuk apa masalah Isa alaihissalam, bila dia menyatakan Allah Taala nyatakan falamma ahassa Isa minhumul kufra, bila Isa merasakan daripada mereka dari kaum dia kufuran, Isa pun berkata qala man ansari ila Allah, siapakah membantuku itu kepada Allah Taala, maksudnya mengikuti aku sampai kepada Allah Taala, menyampaikan dakwah kepada Allah Taala. Berkatalah hawariyun nahnu ansarullah, kamilah pembantu-pembantu Allah Ta'ala. Hawariyun tu kita kata kan diterangkan tu apa, dia ada kata dia nelayan, ada kata pakaian dia putih. Qassar tu ada kata yang badan mereka rendah, orang yang rendah, badan dia halus. Wallah alam. Tapi kita kata mana satu kita ni cuma hawariyun ni tadi dia yang sahih dia adalah hawari itu adalah pembantu-pembantu. Ini gelaran yang diberi kepada dia, bantu. Macam sabit hadis Nabi SAW kita terangkan itu bahawa Rasulullah SAW pergalakkan orang pada hari Ahzab, lalu Zubair ke depan. Setiap kali Nabi kata dia ke depan. Lain sekali Nabi kata untuk setiap Nabi ada hawari, dan hawari aku adalah Zubair bin Awam. Okey. Dan kita bincangkan itu, dan Allah nyatakan mereka itu hawari dia kata nahnu ansarullah amanna billah wa syahad bi anna muslimun. Kami telah beriman dengan Allah dan juga saksikanlah sungguh kami adalah orang-orang yang Islam, menyerah kepada Allah Ta'ala. Dan mereka berkata Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul. Mereka berkata wahai Tuhan kami telah beriman dengan apa engkau turunkan dan kami ikuti Rasul. Faktubna ma'asyahidin, tuliskanlah kami bersama orang yang menyaksikan. Itu maksudnya dia menyaksikan tu, dia kata apa? Dia kata bersama umat Muhammad SAW. Ibn Abbas SAW kata syahidin, tuliskan kami berserta dengan mereka, itu orang umat Muhammad. Wallahu alam. Kita kata kerana apa, dari penjelasannya itu ada kata syahid ini orang mati syahid lah, orang yang syahid. Wallahu alam. Tapi ada kata menyaksikan yang berkataan syahid ni kadang-kadang dengan maksud masyhud, dan kadang-kadang sering datang kalimah bunyi fa'il tapi maksud maf'ul. Macam lisa'iha radiyah, dia kerana usahanya yang radiyah, sepatutnya yang meredai, tapi tak, maksud itu adalah yang diredai. Dia radiyah tapi maksud mardiyah. Dalam bahasa dalam Quran Karim tak pelik untuk datangnya kalimah berkenaan. Jadi tulis kami bersama orang-orang yang menyaksikan atau disaksikan amalan mereka. Wallahu alam. Dan Allah Taala kata wa makaru makarullah wallahu khairul makirin, mereka buat perancangan dan Allah Taala buat perancangan, dan Allah lah sebaik-baik membuat perancangan. Ini kena ada menerangkan berkenaan dengan bila Allah Taala angkat Nabi Isa alaihissalam. Ini kita bincang hari ini insya-Allah sambungan ya. Baik. Allah Taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban shadidan fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin
Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Dan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nyatakan ketika berkata Isa, idh qala Allah, ketika berkata Allah Ta'ala, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, aku akan mewafatkan engkau. Yang itulah yang maksudnya perancangan kaum tersebut yang kufur terhadap Isa, dia buat perancangan untuk kenakan Isa. Tapi Allah ada perancangan yang lain. Itu maksud dia. Perancangan itu, dan Allah Ta'ala ceritakan apa perancangan yang berlaku. Para ahli tafsir bercanggahan pendapat mengenai firman Allah Ta'ala, inni mutawaffika wa rafi'uka. Sebenarnya aku mewafatkan engkau dan juga mengangkat engkau ilayya kepadaku. Berkata Qatadah dan selain beliau, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, anak murid kepada Ibnu Mas'ud. Ini dia kata, adalah di antara perkara yang didahulukan yang dikemudiankan. Mana ada dahulu ada kemudian. Maksud dia dan disebut kat situ yang angkat dulu, dia nak faham tu, angkat dulu baru wafatkan. Pasal wafat dulu ke angkat dulu? Ini faham. Jadi persoalan dia adalah angkat dulu. Jadi berkata Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, dia kata ini daripada perkara yang dikedepankan, yang dikebelakangkan. Mana muqaddam wal muakhar. Dan dia punya dia punya pengertian dia kata, takdir dia, sesungguhnya aku mengangkat engkau kepadaku dan mewafatkan engkau. Ini sesudah aku angkat. Jadi pasal mereka sebut kat sini, dia kata kerana berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku mewafatkan engkau, itu mematikan engkau. Wafat tu matilah. Cuma beza dia wafat ni dia bukan semestinya macam kita tidur malam tu wafat dah. Tapi kita mati betul pun wafat juga. Cuma orang Melayu kita dia bezakan wafat tu untuk Nabi, raja mangkat, kan, orang biasa mati. Kan, Islam meninggal, orang kafir mati. Sama lah mati benda lah. Sama je. Satu kalimah bahasa Arab ada, Melayu. Kan? Tapi ya, dia punya pengertian tadi sampai satu sekali. Ada yang differentiate kan. Raja mangkat, mati, wafat. Sedangkan dekat pasal sini tahu. Kenapa timbul tajuk di antara para ulama tafsir berkenaan lafaz ni? Sebab mereka nak menafikan tentang Isa telah diwafatkan. Sebab kalau wafatkan dan angkat, maksudnya macam ada sikit kena dengan apa yang didakwa oleh orang-orang Kristian bahawa Isa telah mati, kemudian baru timbul tajuk diangkat. Faham kita teruskan. Dia berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, inni mutawaffika, sebenarnya aku mewafatkan kau. Mematikan kau. Berkata Ibn Ishaq dan Nasrani. Ibn Ishaq ni ahli tarikh, sejarah. Dan Nasrani menyangka bahawa Allah Ta'ala telah mewafatkan Isa selama 7 jam. Kemudian hidupkan dia semula. 7 jam, kemudian hidupkan dia semula. Pasal ni ada kaitan dengan tajuk masalah Isa digantung di atas salib. Berapa lama dia digantung. Sebab diorang kan ada timbul tajuk tentang masalah Isa ni diangkat, ada kat timbul tajuk masalah orang lain ditukar muka Isa. Yang sering disebarkan dalam kitab tafsir dan sirah adalah bahawa ada orang ditukar muka Isa. Ada kata tentera Rom ditukar muka Isa, ditangkap, lalu dialah yang digantung di atas palang. Ada pula yang mengatakan yang ditukarkan adalah pengkhianat daripada pengikut Isa, Judas. Ditukar muka jadi muka Isa, kemudian dia dah ditangkap dan kemudian dialah yang digantung di atas palang berkenaan. Semua benda-benda tersebut adalah Israiliyat. Tak ada satu pun yang sahih sebenarnya. Baik yang kata tukar muka ataupun yang kata berkenaan Isa dapat ditangkap. Dia pihak yang kata ditukar muka tadi, yang kata tak ditangkap tadi, dia kena dibaiki sikit pengertian. Sebab ada orang dia tak boleh terima Nabi itu ditangkap. Seorang Nabi itu ditangkap, dia tak boleh terima. Macam mana Nabi ditangkap? Kau tak nak jaga dia, kenapa dia kena tangkap? Dia macam tu. Pasal kes wali-wali kan tak kena batu. Kan? Cerita wali-wali kena balik batu, ting tak kena. Tiba-tiba Nabi tu kena tangkap, kena bunuh. Mana boleh? Dia orang cakap macam tu. Sebab problem sekarang ni pasal kes dia, sebab orang lupa sebenarnya Bani Israel ni, mereka memang boleh bunuh para Nabi. Bahkan Al-Quran kan Surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala ulang sebanyak 3 kali ungkitan tentang mereka bunuh para Nabi. First pada ayat yang ke ayat yang dia kata wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Apa?
Surah Al-Baqarah 61. First ayat 61. Allah Ta'ala nyatakan tentang permintaan Bani Israel ni untuk supaya dapat makan makanan yang ganti kepada makanan yang dari langit Allah turunkan. Kami minta bawa bawang lah, kacang lah, timun dan sebagainya. Lalu Musa kata, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi wa khair, adakah kamu menukar ganti yang benda rendah, benda lesser dengan benda better, yang lebih terbaik. Ni Tuhan turunkan, ini yang kamu dapat tanah sendiri, yang perlukan tempoh sebagainya. Itu para ulama kata tak salah untuk seorang tu mengatakan makanan ni lagi sedap daripada ini. Apa orang kata jangan cakap sudah lagi sedap. Tak boleh kata lagi sedap, apa masalah pula. Kau tak sedap ni kat mana? Masin gila kan, tu pun nak makan. Sedap. Tak ada. Jadi Musa AS kata, adakah kalian nak tukar ganti dengan yang benda rendah dengan benda yang tinggi, benda yang lebih baik. Ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum. Pergi turun, singgahlah korang dekat Mesir, patah balik pergi Mesir. Fa inna lakum ma sa'altum, maka di situ ada apa yang kamu minta. Wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah, dan dikena kat atas mereka ni azillah, kehinaan, wal maskanah, dan juga tak ada tempat tinggal. Asyik hilang rumah aje. Tanah tak pernah tetap. Wa wa'u bi ghadabin Allah, dan mereka pulang kembali dengan kemurkaan Allah Taala. Zalika bi annahum, itu adalah kenapa. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, itu kerana mereka dahulu berkufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq, dan mereka bunuh para nabi dengan tanpa kebenaran. Itu sekali Allah Taala ungkit. Lepas tu Allah Taala ungkit sekali lagi dalam ayat depan sikit, dalam ayat ayat dia bunyi wa qaffayna min ba'dihi birrusul 87. Ayat 87. Allah Taala nyatakan walaqad ataina Musal kitab, ini kami telah berikan Musa kitab. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami susulkan dia sesudah tu dengan rasul-rasul yang banyak. Musa datang nak bawa kitab, rasul silih berganti datang lepas dia. Wa ataina Isa nama ramal bayinat, dan kami berikan Isa bin Maryam bukti-bukti. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami bantu dia dengan Roh Kudus, itu Jibril. Betul kata ujung ayat tu. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa, adakah setiap kali mana datang kepada kamu rasul dengan apa yang kamu tak suka, rasul tu buat benda kamu tak suka, okey, istakbartum, kamu menyombong, fafariqan kadzabtum, satu kumpulan rasul-rasul tu kamu dustakan, kamu kata bohong, wa fariqan, satu kumpulan lagi, taqtulun, kamu bunuh. Maksudnya dekat situ jelas kan, ada dua kali kan. Ayat ketiga, ayat depan sikit je depan. Ayat yang ke 91 Allah nyatakan wa idza qila lahum, dan bila dikata pada mereka, pada Bani Israel ni, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa turun pada kami. Tapi wa yakfuruna bima wara'ah, tapi mereka kufur dengan apa sesudah daripada itu. Wa huwa, sedangkan yang datang sesudah daripada kitab mereka dapat al-haqqu musaddiqan lima ma'hum, benar dan membenarkan kebenaran yang membenarkan apa di tangan mereka. Betul tak? Nabi jawab, "Qul," kalau kamu beriman, "Qul falima taqtuluna anbiya Allah." Kenapa kalian bunuh nabi-nabi Allah? Kenapa kalian bunuh nabi-nabi Allah? Kalau kita baca dalam konteks ini, masalah tangkapan mereka kepada Isa bukan benda pelik. Pengkhianatan sampai Isa kena tangkap. Bahkan Zakaria dan Yahya dibunuh dengan perbuatan mereka. Maksudnya mereka perancangan. Mungkin orang kata bukan tangan mereka sendiri. Ya, tapi mereka yang merancang supaya Nabi itu dibunuh. Mereka buat perancangan supaya dibunuh para anbiya berkenaan. Ada kata tak, separuh tu macam hatta Nabi Muhammad sendiri pun ketika mana baginda pergi kepada sirah kan sebut, bila bapa saudara baginda Abu Talib bawa baginda pergi ke Syam, dan Buhairah yang pendeta rahib Kristian tu nampak, dia kata bawa balik cepat. Kalau Yahudi nampak, dia bunuh. Tak tahulah, ada sangat para ulama berpendapat, mereka menyangka kalau Nabi Muhammad tak ada, kiamat lambat lagi. Dia macam ada idea tau, bunuh ni nanti dia bila tak ada Nabi, jadi macam kiamat batal kiamat lah. Dia ada masalah apa, salah faham yang dahsyat. Dia rasakan bahawa kalau dia boleh ada usaha lagi untuk menolak takdir. Datang Nabi tadi dia bunuh, dia tak suka Nabi dia kan, macam disebut tadi dalam ayat 87, kalau Nabi tu datang bawa benda mereka tak suka,
mereka menyombong, satu kumpulan mereka kata bohong, satu kumpulan mereka bunuh. So benda tu biasa. Pada kaum Yahudi ni, pembunuhan para anbiya ni benda biasa. Jadi kalau dia kata Isa AS ditangkap, diheret, bukan benda pelik. Cuma kita ada Israiliyat tambahan yang kata Isa tak dapat ditangkap. Tak dapat ditangkap, tetapi apa? Ditukar muka orang lain kepada muka Isa. Itu bukan daripada hadis Nabi pun sebenarnya. Nanti bila kita sampai pada ayat yang ke depan sikit berkenaan dengan apa penjelasan Isa tidak disalib, kita bincang lagi insya-Allah. Jadi dia kata jadi berkata Ibn Ishaq, orang Nasrani menyangka bahawa Allah Taala mewafatkan Isa selama 7 jam. Kemudian Allah Taala hidupkan dia semula. Ini ada pendapat berkenaan masalah bila Isa berada di atas palang tu, sebenarnya dia berada atas palang tu dalam tempoh 6 atau 3 jam saja. Sebab Isa AS ketika hari the Good Friday tu, Good Friday, apa sebab Good Friday tu Good Friday? Dia kata Good Friday tu sebab Isa mati disalib untuk hapuskan dosa manusia. So Jesus died on the cross for our sin. Itu sebab kenapa kita Good Friday is Good Friday. Kan? Jadi tapi masalahnya Isa ketika dipalang di atas salib tu, dia digantung tak lama, sekejap je. Ikut dua kisah lah. Satu kisah kata dia digantung tengah hari, satu kata digantung pukul 3. Anyway, 3 atau 6 jam. Pasal lepas daripada petang tu, hari Sabtu, hari Jumaat, kan petang, bila dalam macam dalam Islam, sebab sehari esok bermula malam ini. Faham tak? Malam raya kan, kita takbir malam raya tu. Itu malam raya dah lah. Bukan malam puasa. Okey. Jadi malam mula hari. Jadi sebab itu bila kita kata masuk malam, malam tu adalah malam untuk hari esoknya. So kalau malam hari esoknya adalah Sabtu, dan Sabtu tak boleh ada mayat tergantung di atas palang. Jadi Tuhan akan laknat tanah tersebut. So diorang lepas gantung Isa, diorang cepat turunkan. So 3 jam atau 6 jam tak matilah. Kalau ikut biasa takkan mati. Dengan sebab itu yang kisah ni macam dikata Ibn Ishaq, orang Nasrani menyangka Isa mati dekat atas palang tu selama tempoh 6 jam atau 7 jam. Lepas tu hidup balik. Cuma adalah nanti kita bincangkan macam mana yang Abang Ahmad bincangkan tentang tajuk ni. Kemudian berkata Matrul Warraq. Salah seorang berkata Matrul Warraq, dia kata inni mutawaffika minad dunya. Aku mewafatkan kau daripada dunia. Walaysa biwafati maut. Bukannya wafat tu wafat mati. Demikian dikatakan oleh Ibnu Juraij. Dia kata mewafatkan tu adalah mengangkat. Tapi dalam ayat tersebut datang dengan dua kalimah, wafat dan angkat. Jadi apa maksud wafat? Berkata kebanyakan para ulama, yang dimaksudkan dengan wafat di sini adalah tidur. Tidur kan? Sebagaimana disebut dalam Quran dan surah Al-An'am ayat yang ke-60. Ayat ke-60 Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili. Dialah yang mewafatkan kamu pada waktu malam. Kamu semua ni wafat pada waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia tahu apa yang kamu sibukkan, apa usahakan pada siang hari. Apa kamu berletih penat, berkulu ke badan dan sebagainya pada siang hari, dia tahu. Dia juga yang mewafatkan kamu pada waktu malam. Wafat tu maksud dia tidurlah. Okay, dan Allah Ta'ala firman surah Az-Zumar ayat 42. Allah Ta'ala nyatakan, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ni ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan dia juga mewafatkan nyawa yang tak mati dalam tidurnya. So anybody yang tidur dan mati wafat. Cuma beza dia yang mati tadi tak kembali balik roh ke jasad. Adapun orang yang tidur, roh dia keluar juga tapi dia boleh balik. Boleh sedap boleh balik. Tu beza dia boleh balik je. Tapi masalah ketika kata lain, mati itu seperti mati sama macam tidur lah, cuma beza dia tak ada link connection tu patah balik. Tapi link, okey, roh tadi dengan jasad tersebut ada link. Sebab tu kenapa bila disebut berkenaan kita bagi salam kepada orang yang kita kenal dahulu di dunia, maka dia akan dikembalikan roh dia dan dijawab kat situ. Dan bahkan kita duduk di kubur, kita bagi assalamualaikum ya ahli mukminin kan, bagi salam pada mereka. Portal untuk roh dia adalah jasad dia, tetap jasad dia. Cuma Nabi je tak payah. Nabi SAW ada malaikat yang berkeliaran menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Nabi kata dalam hadis yang sahih, dia kata Allah Ta'ala ada malaikat-malaikat lebihan yang bersiar-siar di muka bumi menyampaikan kepadaku daripada umatku salam. Mana kita beri salam di mana kita berada, Nabi akan dapat. So tak payah pesan pada orang untuk pergi haji, tolong pesan. Jenuh pakcik tu kena 5 orang.
Ya Rasulullah, Abu datang orang Pakistan ke tolak. Kita keluar. So, puting balik. Baru seorang dapat, nanti patah balik pula. Jendoklah pak cik tu. Kena satu kampung minta bagi salam. Ya Allah, pak cik tu mak saudara aku sekian. Tak payahlah. Bagi salam kepada Rasulullah di mana kita berada, salam tu sampai. So setiap orang yang datang suruh minta bagi salam kepada Rasulullah SAW. Ke Mekah, orang nak pergi Mekah minta bagi salam kepada Rasulullah SAW. Orang tu jahil tentang hadis Nabi tadi. Kalau dia tak jahil, dia takkan cakap. Sebab kita bagi salam di mana kita berada kat atas Rasulullah SAW. Macam kita berselawat kat atas Nabi ni, kita salam kat atas Nabi. Ia sampai kepada Nabi. Dan setiap kali kita solat, kita cakap Assalamualaikum Nabi ke Assalamualaikum Rasulullah ke. Semua sekali sampai kepada Nabi. Tidak ada satu pun tertinggal. Sebab Allah Ta'ala dah sediakan malaikat-malaikat yang bekerja, bertugas untuk mengutip salam-salam tadi, menyampai kepada Rasulullah SAW. So, dengan sebab itu, jangan tapi portal dia telap. Untuk orang lain, portal mereka masih lagi jasad lah. Itu kadang-kadang bila kita lihat. Macam Ibn Taymiyah rahimahullah terangkan. Dia kata, ni sebut Ibn Taymiyah ni kan, teroris lah pula kan. Macam mana nak buat? ISIS lah pula. Jahil sungguh kan. Payah betul. Tak, yang kelakarnya bila keluar statement, dia kata fatwa Ibn Taymiyah, dia kata, disalah guna. Dia masa nak lari kan, orang serang, salah guna oleh kumpulan ni. Antaranya fatwa yang dipakai adalah tentang mati syahid kital dalam peperangan ni akan menghapuskan dosa. Itu sabda Nabi dan hadis sahih Muslim lah. Nabi kata al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Terbunuh di jalan Allah menghapuskan semua benda, itu semua dosa kecuali hutang. Itu kan fatwa Ibn Taymiyah, sabda Nabi lah. Habis sabda Nabi kan tinggal juga. Apalah kan. Jadi orang tersebut masuk kerana nak biarkan dosa hilang. Siapa tak ada dosa hilang? Awak tak ada dosa langsung ke? Tak faham saya kan. Jadi Ibn Taymiyah rahimahullah terangkan. Dia kata, macam mana jasad kita ni bila kita tidur, kan roh kita menggalang mana-mana kan, pergi ke London ke Britain. Dia bukan pergi Britain betul. Dia nampak Britain je, tak pergi pun. Pasal itu sebab kenapa ayat 42 surah Al-Zumar tadi menerangkan bahawa roh kita dah jagaan Allah Ta'ala. Tak ada siapa roh dia keluar suka hati mengayau. Allah kata Allah tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Ta'ala mewafatkan nyawa ketika matinya, dan yang tak mati ketika tidurnya pun wafat juga. Lepas tu Allah kata fayumsikul lati qada 'alaihil maut, Allah akan tahan, genggam mana-mana yang tentu ke atasnya kematian. Wa yursilul ukhra, tak lepaskan yang lain ila ajalim musamma, sehingga tempoh tertentu. Banyak benda boleh belajar kat sini. Antara pelajaran kita adalah masalah roh kita tak ada siapa kawal. Yang takutlah macam akan ditarik ke neraka ke oleh syaitan, tak boleh. Apa kita nampak di situ adalah apa yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita di alam, pada alam-alam yang jagaan Allah Ta'ala tadi. Itu bukan tak ada siapa berkuasa untuk ke atas roh kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kena pegang. Dan dalam masa sama macam Ibn Taymiyah rahimahullah dia nyatakan, apa kesan, macam mana kesan kepada jasad ketika tidur. Contoh macam jasad kita macam badan tak bergerak pun, tapi nampak ada harimau kejar. Kita berpuluh-puluh je. Lepas tu keluar sampaikan roh kita apa dia alami, badan kita akan zahirkan. Contoh macam ngigau. Macam ada ustaz ngigau ceramah. Siapa bini ustaz tahu kan cerita. Ustaz cakap tengah tidur. Kenapa ustaz cakap tengah tidur? Tak boleh kan? Okey, jadi konsep dia masa dia bercakap. Ketakutan, badan tak bergerak pun situ juga. Tak ada dia lari bukit turun bukit, tapi berpuluh-puluh. Apa kesan pada roh kena pada jasad? Pada mimpi, pada tidur kita, mimpi kita. Hatta kalau orang tu mimpi berkahwin, keluar tengok basah. So benda tu juga badan dia tak siapa pegang pun. Tapi benda tu menunjukkan bahawa apa kena pada roh dapat dilihat pada jasad. Maka Ibn Taymiyah beri gambaran ni pada contoh macam bila orang dakwa tentang tajuk kubur terbakar ke kan, ataupun nyala ke, mayat tu hitam ke, apa kena pada roh akan zahir pada jasad. Hatta kalau kita mati sekalipun. Kalau kita mati sekalipun, macam tu juga. Jasad kita ni akan berikan gambaran berkenaan apa keadaan roh kita. Macam jasad yang elok. Macam tu, apa yang dapat elok pada roh, maka akan dapat lihat pada jasad. Serupa. Dia ada link. Tu yang kita faham. Sebab apa kedua-dua wafat. Cuma beza dia mati tak boleh patah balik roh, tapi kesan roh tadi kena akan dapat pada jasad. Macam tidur juga. Cuma beza dia tak ada patah balik sahaja. Dan tak ada keluar-keluar merayau ke dan sebagainya, tak ada. Maksudnya tak ada siapa ada kuasa ke atas roh sendiri. Cuma saya perhatikan zaman sekarang ni ada orang, dia rasa dia boleh kawal roh dia. Maksudnya dia kawal keluar masuk roh. Macam dia pandang sini, lihat sini, gini-gini, kemudian roh dia keluar. Ini kata-kata dakwaan macam ni adalah dakwaan yang kita kata, kita bimbang, kita disihir oleh jin. Lepas tu kita rasa benda tu betul.
Pasal mata kita nampak. Tapi sebenarnya Al-Quran dah terangkan, wafat roh ni, wafat manusia tadi hanya oleh Allah Ta'ala, bukan dengan tindakan dia sendiri. Bukan dia boleh keluar-keluar, kawal keluar masuk roh. Ada separuh saya dengar perbualan orang yang belajar ilmu apa? Ilmu makrifat lah, ilmu hakikat dan sebagainya. Dia kata intrah, dia kata saya keluar, saya nampak benda sekian. Saya tanya, saya nak cakap tapi pasal dia tengah cakap dengan tok guru dia, saya diam, saya dengar je lah. Jadi dia kata nampak ini, saya keluar nampak badan saya sendiri. Masalah apa mata kita nampak daripada mimpi kita? Ada benda daripada Allah Ta'ala, ada benda daripada syaitan. Ada benda saya buat harian, tak ada benda tu semua dari Allah Ta'ala. Tapi saya zikir, takkanlah jadi benda tu sihir pula. Takkan saya boleh sihir? Kalau Musa boleh kena sihir dengan ahli sihir, nampak ular, dia tongkat dengan tali jadi ular. Awak siapa? Awak Musa ke? Awak better daripada Musa. Pelik betul manusia ni. Cakap macam ni kan dia kata kita jahat sangat kan? Tapi masalahnya kan macam kadang-kadang cakap macam ni kan dengan orang, cakap baik tak faham. Cakap baik tak faham. Kena cakap macam tu. Kata kau baik dari Musa ke? Oh, dia kata betul juga. Takkan saya daripada Musa boleh kena sihir, nampak tongkat dan tali sampai dia ketakutan. Allah cerita dalam surah Taha, fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nampak tongkat tali tu jadi ular, dia ketakutan. Sampai Allah kata kulna la takhaf innaka antal a'la. Allah kata jangan takut, engkau lagi tinggi. Means that sihir tadi, kalau nabi, para anbiya boleh ternampak benda bukan ada jadi ada, awak siapa? Tapi saya dah zikir. Awak zikir lagi kuat daripada Musa ke? Faham tak? Cuba understanding agama ni betulkan sikit. Poyo kadang-kadang. Kan dia rasa zikir dah memenuhi jasad kan. Takkan masuk syaitan dia. Faham tak dia zikir? Maksud dia tak ada ruang syaitan nak masuk. Kita hanya dilindungi oleh Allah Ta'ala dari syaitan. Syaitan tak boleh kacau kita kalau Allah Ta'ala lindung kita. Bukan sebab kita punya effort. Bukan effort kita. Apa buat tattoo. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Mana boleh lah. Apalah. Kan? Syaitan nak masuk. Nak masuk mana lah? Ni ada Allah semua ni. Apa ngarut. Sewel ke? Tak, kan macam ni tau. Macam ada manusia ni dia over confident. Dia rasa diri dia lepas zikir tak ada siapa, syaitan tak masuk mana. Kalau anda kata Nabi SAW tengah solat, datang jin ifrit jilat pipi Nabi lagi, sampai Nabi tangkap nak ikat dia, awak siapa? Anda siapa? Siapa anda? Yang perasaan sangat zikir kita buat ni, zikir ini akan menyebabkan syaitan tidak mengganggu kita. Poyo atau poyo? Cuba belajar diri kita ni siapa? Kita ni hamba. Para anbiya Allah Ta'ala uji. Kita manusia boleh lagi dahsyat kena uji. So jangan perasan kita ni boleh dapat satu level lepas zikir setara dah. Atau rendah sikit je daripada Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala ceritakan kisah-kisah para anbiya dalam Quran untuk panduan kita. Supaya kalau kita orang tu nak kata dia dapat sesuatu, kita ukur dengan kisah Nabi. Kalau Nabi kena, asal kau tak kena? Kalau Nabi kena sehingga kau selamat. Siapa engkau? Kan? Kamu siapa? Tu benda sini kita jaga je. Masalah wafat tadi kan. Ada orang dia rasa dia boleh konon keluar. Saya tu soalan, macam mana nak jamin benda yang bayangan tadi betul atau salah? Simple je. Siapa jamin? Yang kita nampak tu, nampak badan kita keluar, kita, badan aku. Kan? Pergi jalan sini, pergi sini. Sedangkan Allah Ta'ala saja yang boleh mewafatkan kita. Hatta keluarnya roh kita untuk tidur pun kadang-kadang, mata tak nak tidur. Makan ubat tidur, tak tidur pun ada. Untuk keluarkan bagi apa? Nak bagi roh kita keluar. Tak boleh keluar suka hati tau. Semuanya hanya dengan Allah Ta'ala. Itu sebab kata urusan roh ini, urusan Allah Ta'ala. Bukan urusan sesiapa. Tak ada siapa berhak untuk masuk campur dalam urusan roh. Bila lagi masalah konsep macam kita fikir sekarang ni kan, macam kisah Isa ni, nak ceritakan apa wafat. So, para ulama kata wafat dekat sini adalah tidur. Cuma bila macam kita kata macam dalam konteks ayat surah Zumar tu, ayat Al-An'am jelas. Allah kata mewafatkan kamu pada waktu malam, maksud dia tidurkan kamu waktu malam. Tapi pada orang yang mati dalam ayat surah Az-Zumar, dia kata Allah tawaffal anfusa hina mautiha, Allah yang mewafatkan nyawa ketika apa? Matinya. Diwafatkan nyawa tu ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah juga yang mewafatkan nyawa yang tak mati dalam tidurnya. Wafat juga, duduk wafat. Maksud dalam wafat tadi arti kata lain, jasad dia tadi tidak lagi berfungsi seperti mana biasa. Mana tidak bercakap, tidak sekian. Hak pasal roh tidak ada. Okey. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Maka Allah akan menahan, menggenggam mana-mana yang ditentukan ke atasnya kematian.
Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Allah Ta'ala akan lepaskan yang lain, lepaskan yang mana tak mati lagi. Tadi dah tahan dah kan? Lepaskan balik. Ila ajalim musamma, sehingga tempoh tertentu, baru datang balik. Inna fi dhalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada perkara berkenaan ada bukti-bukti, ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Macam mana kita kata sebenarnya yang menjadikan kita nak tidur ke tidak, Allah Ta'ala. Bukan kita try pejam mata, tak nak tidur, tak tidur juga. Kan? Ada orang zaman kita sekarang macam ubat. Kena tidur pun nak ubat, kena bayar. Tidur pun bayar. Dia ada orang saya kenal, orang saya kenal orang tu. Dia nak tidur, kena dapatkan ubat. Sebab, tapi pasal yang orang saya kenal ni, PA dia dulu. Tapi dah pencen pun, PA dia masih tolong jaga ubat dia. Manja, telajak. Kadang-kadang saya kata macam ngarut. Tanya, mana? Jumpa Datuk. Kan? Datuk hilang, Datuk tak ada ubat tidur. Apa tu, lepas tu pun bekas PA dia ni. PA pun pencen, dia pun pencen. Duduk pencen. Itu kelakar lagi. Nak tidur ni kena telefon. So jadi yang PA ni pun telefon lah. Telefon farmasi tu, kata, Datuk nak ubat senandung malam. Kan? Tak ada tidur. Kan? Duit banyak, tidur payah. Serius. So tidur kita tadi kan, kalau tak diberi Allah Ta'ala takkan boleh tidur. Saya cakap. Itu nikmat. Untuk kerehatan badan tu, Allah Ta'ala jadikan diam, tidur keluarnya roh kita untuk kita berehat. Itu ada nikmat yang besar. Yang sampai kadang-kadang ustaz terlajak sampai datang kelas lambat. Kita tidur. Ya, yang lebih tepat. Lebih tepat dengan pengertian itu kalau ikut surah Az-Zumar, lebih tepat dengan pengertian itu. Cuma beza dia, satu mati, satu tak boleh patah balik, satu tak patah balik. Satu mati. Wafat itu wafat. Wafat itu wafat. Kat sini maksud dia, erti kata lain, terputuslah hubungan di antara jasad dan roh. Macam mana? Hidup siang sama je lah. Sama je lah. Pasal kalau surah Az-Zumar tu umum, lebih umum daripada surah Al-An'am. Al-An'am tumpu kepada pengertian malam. Tapi kalau dia kata ikut surah Az-Zumar, dia kata wallati lam tamut fi manamiha. Dan mana-mana yang tidak mati pada tidur dia. So maksud dia orang yang tidur siang ke tidur bila-bila pun samalah pengertian dia. Tidak ada, dia bukan masalah mesti malam. Kan? Case time mengaji ngantuk tajuk lain. Dia dua. A kurang oksigen. Contoh macam kami di Yaman tu, pasal dewan tu dia tutup. So bila tutup kan oksigen kurang, kita ngantuk. Tunggu lagi, syaitan ada juga. Bukan semualah. Tapi orang kita semua letak kat syaitan. Kan? Dia tak kadang-kadang ada orang tu dia pandai lah sikit, dia improvise lah. Kalau rasa ngantuk dia ambil sugar, gula. Dia akan sedar balik. Ada improvise lah. Dia tak semestinya kan. Kadang-kadang alih tempat duduk. Pasal dia orang kias kepada kisah Nabi SAW, arahkan para sahabat alih tempat bila diorang kan tertidur lewat bangun solat. Kan lepas tu kan Nabi bangun dulu. Nabi bukan suruh diorang solat situ. Nabi suruh alih tempat lain. Sebab tempat tu melalaikan mereka dia mengantuk Allah Ta'ala. So kadang-kadang tempat saya katakan mengantuk, cuba pindah seat. Tengok apa jadi. Bukanlah ini yang kita kata dia tengok kepada kisah tadi. Pasal ada orang tu dia selesa satu tempat kedudukan dengan angle tersebut, dia akan lama dia lelap. Memang manusia sebenarnya 30 minit je paling lama pun. Tu sebab ustaz kena buat lawak. Saya tak kata buat lawak. Buat lawak kan seronok kan. Jadi kalau dia kata dia sebenarnya 30 minit je. Kalau budak-budak lagi cepat. 15 minit lepas tu dia mula lilau dah. Lari dah. Kan orang tua-tua lagi 30 minit lah paling lama sebenarnya. Tak lama. Tapi kita buat 30 minit je kan orang kata macam sekejap dah habis dah ke. Itu tajuk lain lah. Tapi sebenarnya keupayaan kita menangkap semua pengetahuan dan nak bagi fokus tu sekejap je. Tapi cerita itu sebab cerita Hindustan dia buat dengan nari. Sebab tengah gaduh macam boring lah. Lepas tu nari. Celik balik mata. Lepas tu 3 jam pantai. Gila tu. Kan? Goyang kan. Jadi benda macam itulah. Itu agaknya kes kenapa bila diorang buat untuk tausiah ke apa, dia panggil tausiah lah. Buat hari melawat Malaysia, hari doa untuk Malaysia. Dia kena iringkan dengan qasidah. Baru happy. Happy kan. Kalau asyik sedih-sedih tak best pula kan. Kita nak makan, kalau sedih-sedih makan tak lalu. So ni balik hype balik. Seronok kita gendang-gendang lepas tu makan terkenyang.
Ada makan lah. Setiap every time buat benda qasidah tu, dia ada makan lepas tu. Ingat apa? Tu sebab kenapa tengok share-share tu bulat-bulat. Seorang yang tak bulat. Yang tak bulat seorang dua orang je. Yang lain semua bulat. Dia genetically dia makan banyak tak ada apa. Yang lain-lain tu makan banyak, makan sikit pun jadi bulat. Iyalah, memang. Ini sebab kenapa benda tu ada makanan lepas tu. Nasi Arab lah biasanya. Makan lewat, biasalah. Benda tu kalau dekat Yaman pun macam dia program-program ni, memang macam tu, makan lewat. Makan last sekali tengah malam. Aku tu lewat gila makan. Kan? Seronok makannya tu. Lepas program. Diorang adakan makan lepas tu. Itu biasa perangai diorang. Wallahualam. Tapi okey. Jadi dia kata jadi kat sini dia kata apa Rasulullah SAW mengatakan bila baginda bangun daripada tidur. Apa Nabi kata? Nabi kata alhamdulillah. Ni doa Nabi kita bangun dari tidur. Nabi akan sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita, menghidupkan kami sesudah mana dia mematikan kami. Dan kepada dia lah kita akan dibangkitkan. Kepada inilah kebangkitan semula nanti. So jadi hadis ni jelas menunjukkan bahawa pengertian mati tadi dengan wafat tadi agak sinonim. Masalah keluarnya roh daripada jasad. Keluar roh jasad. Dan ketika jasad tu terbujur kat situ, beza yang mati tadi kita kejut-kejut takkan bangun. Yang tidur tadi kita kejut-kejut ada juga yang tak bangun-bangun. Kejut-kejut dia tidur mati macam kayu, golek dah mana pun. Takkan jadi apa? Dan tolak lah apa. Kiri, kanan, depan, belakang dia tak tahu je. Kan? Lagi suruh jaga, lagi dia tidur. Itu ada. Tapi biasanya dia akan ada link. Bila kita goyang badan dia, kita kejutkan, dia kan roh dia akan ni balik. Tu beza dia. Dan sebenarnya memang bila dikatakan Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra, kan, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka tanya engkau, hai Muhammad, mengenai ruh. Qul ruh min amri rabbi. Katakan, hai Muhammad, roh itu daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tak diberi kamu daripada pengetahuan kecuali sedikit saja. Memang sangat sedikit. Kita faham benda tu. Maka macam dia bila baca Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia karang kitab Ruh, kan? Ar-Ruh tu, dia ceritakan berkenaan masalah roh duduk mana dan sebagainya. Macam dalam konteks tadi lah. Tapi berakhir dengan roh tu masih tak diketahui. Dulu ada seorang pengarang buku, Alexis Carrel. Dia karang buku Human the Unknown. Buku tu dia buat kajian lah. Dia ambil pakar psikologi, pakar berkenaan anatomi, pakar sekian, bincang manusia ni apa. Berakhir dengan manusia ni makhluk yang tak diketahui. Tak tajuk buku tu Human the Unknown. Antara buku yang dulu disebut oleh Said Qutb rahimahullah, dia ceritakan, dia nukilkan sikit kata-kata dekat situ. Sebab kajian dibuat oleh barat tentang manusia ni, dia berakhirnya itulah. Kita tahu orang tu tidur, kita gelombang otak tidur macam mana, tapi macam mana roh tu macam mana rupa form dia. Kita adalah sikit daripada kisah hadis Nabi SAW. Bila Nabi kata, man ra'ani fil manam faqara'ani fa inna syaitan la yatamathalu bi. Kita faham bahawa roh kita rupa kita. Roh kita rupa kita, tak ada rupa lain. So, bila Nabi kata pada para sahabat, barang siapa lihat mimpi aku, lihat aku dalam tidur, memang dia lihat aku. Kerana syaitan tak boleh menyerupaiku. Menyerupai tau, bukan mengaku. Kalau mengaku semua boleh. Mengaku Tuhan pun ada. Orang kita salah baca hadis, dia kata, kalau anda kata, Nabi kata boleh lah tu. Boleh dengan syarat dia. Pasal para sahabat Nabi SAW melihat rupa Nabi, maka mereka tahu rupa Nabi macam mana. Kita tak tahu rupa Nabi macam mana. Macam nak tahu? Tapi benda tak mustahil. Memang tak mustahil lah. Cuma saya tak kenal atuk saya belah bapak. Tak pernah jumpa. Serius, abang saya pun tak pernah jumpa. Mana adik-adik kita orang 14 tu, tak pernah seorang pun jumpa atuk belah bapak. Pasal dia sangat tua. Ketika dia kelakar je tanya pak saudara pun kita tak ingat. Pasal dia umur dia panjang. Dia kahwin isteri pertama, isteri dia pertama tu mati, anak isteri pertama mati, dia hidup lagi. Dia kahwin anak kedua. Mana habis keturunan pertama, dia kahwin lagi. So the second one ni dah lahir bapak tua dah lah. Lahir bapak dah tua, dia tak kenal muka. Okay, sekarang ni saya tengok muka atuk saya. Saya assume lah muka ini ke ini. Mana saya tahu? Dan tahu muka PM Malaysia. Wallahualam. Ada tahu tak? Faham tak? So itu kita tak boleh. Pasal bila kita kata, contoh saya pernah buat ni kan, saya kata, kalau kita tolong ambil adik saya turun bas dekat pasar Taman Tun. Pertama pergi. Sampai sana tengok bas, semua orang turun. Lepas tu tanya, Ustaz, Ustaz rupa siapa? Tak ada rupa saya. Rupa siapa? Rupa atuk saya. Macam mana abang nak bayangkan? Kalau saya kata rupa saya, nampak dah sikit muka. Ni, jumpa orang rupa macam saya. Ustaz Adli punya adik, bukan?
Lepas tu dia kata, rupa siapa? Rupa atuk saya. Tak bayang rupa atuk saya macam mana? Pejam mata, celik mata, tak nampak. Takkan nampak. Kecuali saya bagi contoh. Atuk saya rupa, saya sebut. Perdana Menteri Malaysia. Nampak muka. Tapi kulit gelap. Start ada gambar je, dia ada contoh, dia ada gambar. Jadi sebab tu macam Nabi SAW, kita kata memang ada juga kawan saya, dia kata dalam kitab Syama'il ceritakan tentang rupa Nabi. Tapi rupa Nabi kata kening bertaut. Bertaut macam mana? Setebal mana? Kan putih kemerah-merahan. Macam mana? Pasal ada orang bawah ni, dia tunjuk gambar orang albino. Tak, ini kisah betul. Dia kata orang ni keturunan Nabi yang keberapa entah, daripada Abdul Qadir Jailani punya keturunan. Gambar putih, muka. Kawan tu albino. Lepas tu dia kata, inilah kulit Nabi. Aku rotan tu. Kan? Salah betul. Dia tunjuk gambar tu, dia kata, inilah barangkali warna kulit Nabi. Bahkan yang best lagi, kalau kata rupa Nabi kan, semua orang mengaku apa dia punya guru rupa Nabi. Arkam dulu pun mengaku macam tu. Sampai kat bulan ada gambar guru dia. Yang geng Habib ni macam tu semua juga. Semua mengaku guru dia. Orang pengikut Habib Omar kata Habib Omar rupa Nabi. Padahal dia ada keturunan Jawa. Campuran. Masalah tak? Orang kita ni masalah. Faham tak? Yang ini kata guru dia rupa Nabi. Macam-macam. Pelik betul. Saya tak faham kenapa. Udah-udahlah. Kan kita hormati mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW atas dasar keturunan. Dan kita kata kita jaga mereka. Kalau miskin kita bayarkan duit hutang-hutang mereka, kita tolong bantu mereka. Tapi tidak sekali kita sampai attract ini rupa Nabi. Tak ada. Ngagut je. Itu dari situ kita dah faham rupa roh adalah rupa kita lah. Cuma para ulama bahaskan tua ke muda? Tua ke muda? Roh tu rupa tua ke muda? Rupa mana? Optimum. Rupa 60 tahun ke rupa 5 tahun? Wallahu alam. Yang tu saya tak tahu. Tak ada dalil yang khas. Kan ada separuh para ulama kata ikut umur 33 lah, 30-an. Pasal itu roh itu umur optimum yang ahli syurga nanti akan dibangkitkan dalam bentuk tersebut. Rupa orang di akhirat nanti dengan rupa umur 30-an. Bahkan orang masuk syurga umur 33 tahun sekali. Nabi kata. Jadi mungkin itu yang paling optimum. Wallahu alam. Kan? Kat sana ni tak adalah buncit-buncit. Sini ada buncit-buncit. Aku fikir, buncit tidak. Kalau orang tu buncit kat sini, kat sana macam ada badan dia. Wallahu alam. Okey. Pasal memang roh ni tidak diketahui. Okey. Dan Allah Ta'ala firman dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat 156 sampai 159. Allah Ta'ala nyatakan wa bi kufrihim. Nah ini tentang apa, tentang Isa alaihissalam wa bi kufrihim, dan kekufuran mereka, wa qaulihim, Allah Ta'ala laknat mereka dengan kufurnya mereka, dengan kata-kata mereka ala Maryam buhtana, kata Maryam dengan bohong, dengan dusta, buhtanan azima. Mereka buat reka cerita bohong ke atas Maryam. Walaupun tengok, Maryam binti Imran ketika datang mereka dengan Isa, bercakap Isa daripada buayan. Dalam dokongan Isa, dokongan Maryam, Isa berkata-kata, inni Abdullah atani alkitab. Aku ni hamba Allah. Allah Ta'ala beri aku kitab. Wa ja'alani nabiyya. Allah menjadikan aku ni nabi. Rekod memang begitu yang berlaku. Tapi diorang punya banyak benda pelik kot dalam kehidupan mereka. Kisah Isa tadi tenggelam. Sampai mereka boleh tuduh Maryam binti Imran, ibu Isa, telah buat benda yang ini. Memang dalam Yahudi punya pembacaan, diorang sebarkan bahawa Isa, ibu Isa ni anak haram, dia kata. Ini benda yang tak boleh berlaku. Pasal ini adalah benda bukti yang sepatutnya dipertahankan. Tapi banyak orang Kristian senyap, tak melawan. Tak pernah diorang sound kepada Yahudi kata apa cakap. Kita dalam Islam, kita hormati dan muliakan para anbiya. Atau ibu Isa pun ada surah dalam Quran. Surah Maryam. Kan? Dan keluarga ibu Maryam tu, ibu Isa tu ada dalam Quran. Surah Al-Imran. Kisah kelahiran Isa pun disebutkan oleh Al-Quran. Semua sekali memberikan gambaran pemuliaan. Bukan, tak ada satu pun datang dengan penghinaan. Tapi mereka ceritakan kisah para anbiya, semua penghinaan. Ini tak pelik sebenarnya pasal matlamat mereka supaya rosakkan imej para anbiya, lalu jadi kes tak perlu ikut. Rosak kan? Kata Nabi ni tak betul sebagainya. Lalu lepas tu tak payah ikutlah apa Nabi tu ajar. Jadi kata wa qaulihim, kata-kata mereka, inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam, sungguh kami telah membunuh al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah, kami dah bunuh, dia kata. Allah kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuhnya, tidak mereka menyalibnya, tapi diserupakan kepada mereka atau disamar-samar kepada mereka. Syubbiha tu dua meaning. Bukan maksud serupa muka je. Syubbiha juga maksud disamar-samarkan, dijadikan tak clear kepada mereka. Apa maksud tak clear ni? Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Maksudnya orang yang bercanggahan tentang kisah ni, mereka dalam keraguan tentangnya.
Wa ma qataluhu yaqina, tidak mereka bunuh dia dengan yakin. Okey. Dalam konteks ni kita umat Islam kena faham. Yang kata tukar rupa tadi Israiliyat juga, bukannya daripada hadis Nabi SAW. Disebarkan di kalangan umat Islam, tapi itu asal kisah Israiliyat. Dan bila perbincangan ini dibincangkan, maksud dia kata ada orang tukar muka Isa, dalam masa yang sama rekod yang ada di sisi orang Kristian yang ada sekarang ni dalam Bible Old Testament, New Testament tu, dalam tu tidak ada kisah itu. Kisah yang ditukar rupa tak ada. Bahkan ada yang separuh dalam Katolik dia kata kisah tu ada, cuma dalam apokrifa. Kisah-kisah yang yang tak disahkan sahih. Cuma anyway, kalau kisah tu ada sekalipun dalam Bible, ia masih lagi kisah yang tidak dapat di-clarify. Sebab Nabi ajar kita tentang Bani Israel ni, kalau mereka cerita pada kita benda yang selari dengan Quran, kita percaya. Selari Quran, selari hadis Nabi cerita, Quran cerita, lepas tu cerita dia menepati apa yang Nabi ceritakan. Maka kita kata itu betul. Apa yang mereka ceritakan tapi tak ada bertentangan dengan Quran dan hadis, kita tolak. Apa yang mereka ceritakan tak ada dalam Quran, tak ada hadis yang setuju atau nafi. Ini kita tawakuf. Berarti kata lain, kita tidak percaya, kita tak tolak. Bimbang kita percaya tapi ia adalah penipuan, bimbang kita nafikan tapi dia adalah kebenaran. So Nabi ajar kita adabnya tu. So soalan sekali timbul, adakah kata-kata Isa tadi dapat ditangkap bertentangan dengan Quran? Adakah itu masalahnya? Adakah kisah Isa dapat ditangkap? Pasal dalam Bible, Isa dapat ditangkap. Cuma kisah macam sebut itulah, lepas ditangkap, dibawa ke pengadilan, lepas tu bukan terus dibunuh. Ada pengadilan, ada perbualan pula di antara dia dengan orang-orang Rom. Pasal tentera Rom ketika itu dibuat hela oleh penita-penita Yahudi untuk supaya bunuh Isa dengan alasan Isa mendakwa dia ni adalah raja. So Isa raja. Jadi Rom ada raja. Ni raja baru mana boleh buat? Dia saja tolak. Dia saja tolak Isa kepada tajuk tersebut. Dia datangkan saksi untuk jatuhkan Isa AS. So perbualan berlaku. Di antara lepas kena tangkap bukan terus kena gantung. Lepas kena tangkap ada perbualan berlaku. So dengan sebab itu kisah Isa AS dalam Bible dia kata kena tangkap, lepas tu bila mereka nak hukum bunuh ke atas Isa, mereka tak dapat laksanakan dengan cepat sebab semua pemerintah atau gubernur-gubernur Rom di daerah yang Palestin tu banyak yang tak nak buat. Hantar ke sini orang ni kata tak nak, hantar sini orang yang tak nak, dia reject, tolak tarik, dan sekali berakhir dengan telah kata pukul 3 baru laksanakan, ada kata pukul 12 baru laksanakan. Dan itu dalam Bible yang sekarang ni. Jadi dalam perbualan, macam kalau kita baca Ahmad Didat punya debat kan, dia akan gunakan yang mana dalam Bible sekarang. Sebab kita berdebat dengan orang Kristian, tak boleh berdebat dengan kita punya barang. Barang dia tak ada, kita paksa dia percaya, mana boleh. Macam saya kata, pen itu saya punya. Lepas tu kawan dia kata, ni saya ada resit. Resit tu tak pakai, resit saya betul. Mana boleh tu. Kita kaji resit dia boleh lah. Tapi resit dia tulis kat sini, awak tak pernah pergi tempat ni. Contoh macam resit kan. Kita boleh, argument tu boleh berlaku tapi dengan bukti yang dia buat. Bukan bawa bukti kita yang dia tak terima dan tak ada kaitan dengan dia. Lebih lagi pasal ini pasal agama. So, mereka mendakwa agama mereka mempunyai kitab suci dan kajian mesti daripada kitab suci mereka. So jadi bagi ada separuh ulama Islam ni, dia marah dengan Ahmad Didat kerana mengatakan Isa telah disalib. Pasal the word salib tu kan, sebenarnya dia bukan bermaksud hanya setakat digantung atas palang. Dia mesti mati atas tu baru dipanggil disalib. Sebab macam Ahmad Didat dia kata tak ada words. Yang orang Kristian sendiri pun tak ada words untuk terangkan tentang penyaliban Isa. Sebab tu dia ada satu debat dengan Robert Douglas, salah seorang pakar pensyarah Injil di US dulu. Antara benda itu tajuk dia adalah crucifixion, fact or fiction kan? Kan Ahmad Didat kata aku berikan penyelesaian untuk korang tak ada perkataan. CRUFICION, crucifixion, mana dia fix on the cross, dia gantung sampai mati. Dengan aku bagi yang baru, pasal Isa tak mati atas tu. Pasal kalau kena gantung atas tu, tak mati, turun jalan-jalan, lepas tu kena langgar kereta ke, isap rokok mati ke, itu tak dipanggil orang tu telah di-crucified. You cannot say a person is crucified kecuali dia kena mati atas tu. Itu kalimah dia, salib tu kena mati tu. Bukan hanya palang dan tinggal tu turun sihat, tak dipanggil disalib. You don't ever say this guy been crucified. Tak boleh. Tu dia kata tukar kalimah baru. Crucifixion, CRUFICTION.
Aku ini kamu aku bagi kalimah baru untuk korang dia. Mana kisah tu nampak macam ya tapi tidak. Dan sebenarnya kalau daripada konsep itu syubbiha tadi boleh serupakan pengertian itu. Diorang sangka dah bunuh tapi tak mati. Sangka dah bunuh tapi tak mati. Sebab ini argument yang apa, kalau kita kata dengan orang Kristian, kita kena faham cara nak argue dengan orang. Yang kita pegang kata dah tukar rupa lah. Dalam kitab tafsir kata tukar rupa. Jangan faham macam tu, pasal benda ni bertentangan dengan masalah kita cara berdebat. Dalam perdebatan kita minta orang tu punya rekod. Bukan kita bawa rekod kita suka hati, kita kena impose atas dia rekod kita. Lebih-lebih lagi dia tak percaya dengan Quran ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita boleh paksa dia. Faham tak? Jadi kita nak bertentukan dia salah daripada kitab mereka sendiri. Maka sebab itu macam Ahmad Didat digunakan, dia kata memang Isa AS ditangkap. Dan kita balik pada kisah surah Baqarah tadi kan. Ayat yang ayat kita baca tadi, semua tu memberikan gambaran bahawa tak pelik untuk Isa ditangkap sebab diorang biasa bunuh para nabi. Faham tak? Pembunuhan para anbiya tu di sisi Bani Israel adalah benda biasa. So kalau ni kata mereka dapat tangkap Isa, ia bukan benda pelik. Faham tak? Bukan macam satu abnormal ataupun benda luar biasa. Sebab mereka memang buat macam tu pada para nabi. Hatta sebelum Isa AS punya kisah Zakaria dan Yahya, dipancung kepala tau, letak atas talam. So benda tu yang biasa, bagi mereka benda tu biasa. Dengan sebab itu kita tak bagi kita untuk kita berhujah dengan mereka, gunakan apa pendapat Ahmad Didat tak salah. Yang kena salah lah, kita kena pegang bahawa muka telah ditukar. Apa sumber? Israiliyat juga. Bukan datang dengan luar daripada Israiliyat, memang Israiliyat juga. Kisah Bani Israel yang tak dapat di-clarify, betul atau salah. Faham? Maka bila kita kata disalib di atas palang, mesti mati atas tu. Diserupakan. Tu kata ujung tu wama qataluhu yakina. Tidak mereka bunuh dia dengan tu ada tambahan menjelaskan bahawa diorang rasa bunuh tapi rasa tak mati. Sebab kes dia pasal Isa di palang hanya 6 jam atau 3 jam sahaja. Tempoh tersebut tak cukup untuk mati. Sebab orang yang dipalang dekat tu dia tak gantung tengkuk. Dia gantung tangan. So, jadi bila tangan ni kan diorang harap dengan tempoh yang panjang, orang tu akan sesak nafas, tak boleh bernafas lepas tempoh beberapa hari. Maka banyak rekod menunjukkan orang yang dipalang macam tu kadang-kadang 3 hari, 4 hari, seminggu pun tak mati pun ada. Bukan mati mengejut. Itu kisah dia. Lepas tu orang Kristian pun katalah, tapi dah kena pukul lah, Isa dah kena pukul, kena baling batu. Tu mati cepat. Dia pakai idea macam tu. To say that Isa mati. Ahmad Didat kata Isa tak mati atas tu. Orang ingat dia mati. Sebab tu kenapa dalam konteks sebutan tentang Isa diangkat oleh Allah Taala, diwafatkan, benda tadi tidak menjadi kesalahan untuk kita faham macam mana yang kita faham sekarang lah. Bukan maksud semesti ada rupa dia ditukar. Orang ni ditukar muka, bukan. Tak boleh kita paksa pengertian tersebut kepada orang Kristian. So kita nak berdebat dengan dia, kita kena tengok hujah dia orang, bukan rekod yang dia orang ada, bukan rekod kita. Dan apa lagi rekod kita tadi, ambil dia rekod dia orang. Kan rekod yang kita pakai itu tukar muka tadi dapat dia orang punya. Bukan Nabi. Kalau Nabi sabdakan, kita angkat tangan, sami'na wa ata'na. Kalau Quran kata sami'na wa ata'na. Tapi syubbiha tadi bukan bermaksud apa? Menukar rupa. Bahkan boleh bermaksud dengan apa? Disamar-samarkan mereka tentang perkara tersebut. Macam dah mati ke tidak? Dia nampak macam mati tapi tak mati. Boleh berlaku. Sebab tu mereka turunkan Isa, kemudian mereka bungkus. Lepas tu mereka masukkan Isa dalam sepulka, bilik bawah tanah yang ada mayat-mayat dekat situ. So dia bukan timbus dengan tanah sampai tak boleh gerak. So kalau dia kata tak mati dah kan, duduk situ. Dan bahkan lagi menjadi tajuk, Isa AS pada pagi Ahad, di mana bila dia punya pembantu datang, Mary Magdalene datang nak tengok dia punya jasad, tengok batu penutup lubang pintu sepulka tempat letak mayat tu telah terbuka. Dan jasad Isa tidak ada di situ. Tapi bila dia keluar, wallahu alam, mungkin awal lagi. Tapi dia menyuruh lah. Dia tak ada depan-depan orang. Macam orang Kristian kata, Jesus died and conquer death. Dah kuasai kematian. Tak. Sebab Isa AS dalam rekod Bible, lepas kisah berkenaan, dia bergerak ke hilir dalam keadaan menyuruh. Menunjukkan dia mati ke belum? Belum matilah. Kalau dah mati, sentuh. Orang akan takut. Kita tembak orang tak mati, kita takut lah kan. Yang ni kita tembak orang tu, kita tahu dia tak mati, kita kejar dia, takut dia. Jadi Isa ni tak conquer kematian, memang dia tak mati.
Itu sebab kenapa perjumpaan Isa AS ataupun perbualan dia dengan pengikut dia digunakan oleh ulama-ulama Islam untuk jatuhkan hujah. Sebab ini konsep masalah Isa mati disalib ni adalah benda yang besar. Sebab kalau Isa tak mati, tak dibangkitkan, semua kepercayaan Kristian adalah sia-sia. Faith gagal. Agama gagal. Sebab itu doktrin utama yang diajarkan. Isa mati disalib untuk hapuskan dosa manusia. Problem dia sekarang kalau tak mati. Sebab Ahmad Didat dia datangkan bukti, dia kata ada 50 bukti Isa tak mati. Dia tak mati. Dia makan. Bahkan lepas tu dia makan. Jumpa pengikut dia makan pula. Dia pengikut dia kata, ingat kena mati. Bahkan pengikut dia pula, ada kita tajuk tu adalah tidak berada ketika mana dia kena tangkap. Ketika dia kena hukuman, tidak bersama-sama dengan dia. Semua lari, tinggalkan dia. Antara disebut dalam Matthew, dia kata, di antara benda yang paling teruk pada Isa ni, dalam kehidupan dia adalah all his disciples forsook him and fled. Semua pengikut dia lari, tinggalkan dia dan dia lari. Itu benda. Jadi bila Isa datang balik, diorang ingat dah mati, dia pun tak mati lagi. Itu cerita dia. Itu asas. Cuma kisah Bible stop kat situ. Lepas siapa hilang. Kita dan Islam ada sambungan, adalah berkenaan masalah dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kena faham Baik. Itu mewafatkan. Dan wafat tadi boleh tidur maksud dia. Dan dari kata lain, roh dengan jasad dia tidak ada lagi. Dengan sebab itu kalau siapa menyeru, hey Isa, dengan alasan Isa tak mati lagi, jawapannya salah. Tak boleh seru. So Isa telah diwafatkan. Maksud dia, roh dia dengan jasad dia tak ada connection. Faham tak? Roh tak ada dalam jasad. Roh tidak ada dalam jasad. Maka tak boleh panggil-panggil. Kalau macam akak tanya Ustaz tolong saya, boleh? Isa, kita, ya Isa tolong saya. Tak boleh. So itu ada syirik. Kita minta tolong orang kan kat dunia ni kan. Bang tolong angkat pen tu. Bang tolong sekian, tak apa. Mewafatkan. Itu sebab kenapa wafat. Tadi kita kata wafat maksud apa? Wafat boleh maksud tidur. Wafat boleh maksud dengan apa? Roh pisah daripada jasad. Macam surah Az-Zumar 42 tadi. Allah lah mewafatkan nyawa ketika matinya. Dan yang tak mati ketika tidurnya. So dua-dua dipanggil wafat. Orang tidur dipanggil wafat. Orang mati dipanggil wafat. Mana? Apa beza dia? Apa belah mana tak faham? Ayat doa apa? Huruf wafat ni. Jadi Ustaz dah cerita pasal Ya. Ada yang kata mati, ada yang kata tak mati. Tak ada, dia memang tak matilah masalahnya. Sebab kalau dia kata untuk doktrin benda berkenaan tak jalan bagi mereka. Sebab Isa 3 jam atas tu tak mati. Boleh tidur je. Boleh jadi macam orang yang tak sedar diri, tapi dia ingat, orang ingatkan mati tapi tak mati. Dalam bungkus dia masukkan dalam tanah. Dalam bilik bawah tanah. Tak mati pun. Lepas tu dia bergerak balik. Dan kalau dia dah mati sungguh, kemudian hidup balik, orang takut. Orang, manusia, dia kalau tengok orang tak mati, lepas kena sekian, orang takut dengan orang tu. Yang ini orang ramai, tak takut dengan dia. Dan dia pula takut dengan orang ramai. Maksud dia tak matilah. Itu pengertian dia. Okay. Baik. Barrafa'ahullah. Bahkan Allah Ta'ala mengangkatnya ilaihi kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakimah. Dan Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa im min ahli kitab. Dan sungguhnya dari kalangan ahli kitab ni, illa la yu'minun nabihi qabla mautih. Melainkan ada yang beriman dengannya sebelum kematiannya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan dia pada hari kiamat nanti ke atas mereka dia akan menjadi saksi. Okey. Dan dhamir perkataan sebelum matinya kembali kepada Isa. Maksudnya ada ahli kitab yang sebelum dimatikan dia, maksud diangkat Isa tadi, orang telah beriman dengan dia. Okey. Maksud dia ahli kitab, maksud dia sebenarnya dia kalangan ahli kitab ni, ada kalangan ahli kitab ni tiada melainkan mereka akan beriman dengan Isa sebelum kematian Isa, maksud dia. Dan itu adalah ketika turun ke bumi sebelum kiamat. Itu pengertian ayat yang surah Nisa tu di ujung tu akan datang nanti hari kiamat nanti. Sebelum hari kiamat Isa akan turun. Okey. Di atas apa yang akan penjelasan kita akan berikan nanti. Maka ketika itu akan berimanlah ahli kitab semuanya kepada mereka, kepada Isa. Kerana dia meletakkan dan ketika itulah Isa akan menggugurkan jizyah dan tidak menerima daripada siapa kecuali Islam. Kerana dulu diorang sibuk-sibukkan Isa, tapi bila Isa datang sendiri terangkan apa yang berlaku, apa yang jadi, apa yang sepatutnya, maka mereka terpaksa mengikut saja untuk Islam bukan pilihan. Antara benda yang tak akan lagi berlaku adalah jizyah bila turunnya Isa.
So mereka ni sekarang diberikan izin sebab mereka kata Isa ada atas kepercayaan yang satu lagi. Sekarang bila Isa turun terangkan balik, maka tidak boleh terima mereka kecuali jizyah, kecuali Islam saja. Jizyah ni kita izinkan untuk orang kafir pegang pahaman dia, kepegangan dia dalam negara Islam, dengan syarat dia membayar jizyah. Jizyah ni jumlah dia 1 dinar ke atas lelaki-lelaki dewasa yang berkemampuan, lelaki dewasa yang berkemampuan untuk setahun 1 dinar. Perempuan tak kena, anak-anak tak kena, orang tua tak kena. Jizyah tak kena kepada orang-orang tua. Dia kena pada orang yang berkemampuan untuk berperang saja. Untuk tanda mereka patuh pada kerajaan Islam, mereka bayar jizyah. Macam orang Islam bayar zakat lah. Kan tak bayar zakat pun Islam akan diperangi. Sama lah macam tu, jizyah. So dia bukan dia adalah benda diambil daripada orang kafir yang dewasa, lelaki saja. Perempuan tak kena jizyah. 1 dinar. Samaan dengan 4.25 gram emas tahun. Okey. Macam mana? Sekarang sepatutnya ada lah, tapi oleh kerana tak ada kerajaan Islam yang melaksanakan Islam. Ya. Tak, bukan sekarang ni. Kalau anda kata contoh macam orang-orang yang dibenarkan untuk tinggal di negeri Islam dalam keadaan dia patuh perintah Islam, dia kena bayar lah. Macam di Saudi Arabia, dia kena bayar. Ada bayaran dia ke atas mereka ni. Duduk di negeri umat Islam kena bayar. Macam orang Islam kita kena bayar zakat lah. Cuma sekarang ni ada orang kata macam benda ni berat sebelah. Tak berat sebelah. Bahkan zakat umat Islam lagi banyak daripada jizyah tu sendiri. Kalau zakat ni perempuan muslimah pun kena. Budak yang berumur pun, yang ada harta pun kena. Kalau budak kaya kan, harta dia tetap dijalankan zakat. Walaupun, tapi orang yang jizyah ni hanya kena pada lelaki dewasa saja. Dia kadang-kadang orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam. Sebagai tanda dia rakyat negara Islam tadi. Itu sebenarnya. Yang zaman kita sekarang letak cukai lah. Tapi cukai itu tak sama dengan jizyah. Cukai tadi, masa cukai kena kepada orang, tak kira siapa. Tapi Islam, jizyah ni ada orang yang kena. Adapun zakat, kita tahu siapa yang kena. Dia masalah harta tu sendiri, bukannya orang. Kalau orang tu gila pun. Ada. Saudi Arabia ada jizyah. Ada. Sekarang ni orang kita pelik tau. Dia menyampah dengan kerajaan Saudi, kata Wahabi dan sebagainya. Satu-satu kerajaan dekat dunia ni yang laksanakan hukum Islam, hukum hudud. Sekarang Saudi lah. Ada tempat-tempat untuk hukum hudud dan sebagainya. Ada tempat untuk sebat orang. Ada tempat untuk pancung orang sebagainya. Dilaksanakan hukum. Ada hukum kisos. Dilaksanakan hukum kisos di sana. Yang peliknya orang menyampah dia. Tak. Ke orang yang menyampah ni tak suka hukum Islam dilaksanakan sebenarnya, ataupun dia tali barut Yahudi sebenarnya. Kita kena faham pasal dia orang melaksanakan hukum Islam sekarang ni. Mana negara yang amalkan hukum Islam? Tak ada dah. Tinggal dia sekarang ni. Brunei baru mengikut. Saudi daripada dia mula ditubuhkan sampai sekarang di atas hukum Islam. Peliknya tak ada siapa nak iktiraf tajuk tu. Sibuk berkenaan dengan masalah dia tak suka dengan sufi. Memang tak suka sufi. Macam mana? Itu hak masing-masing lah. Macam Negeri Sembilan tak suka kepada orang yang ikut sunnah. Takkan nak marah pula. Kan? Ibn Taymiyah dahulu dikurung sampai mati. Siapa sebenarnya teroris? Ibn Taymiyah rahimahullah dahulu kerana tak mengeluarkan pendapat bertentangan dengan apa yang orang semua pegang, dikurung sampai mati. Dipenjara sampai mati. Betul? Siapa yang menggunakan kekerasan? Tak ada keterbukaan, tak nak berbeza pendapat, tak ada meraihkan perbezaan pendapat, tidak meraihkan berkenaan mazhab-mazhab. Kenapa ada orang kurung tanya sampai mati? Sampai tak sempat kahwin lagi, tak? Kahwin pun tak sempat. Tu pelik bila ada orang kata macam Wahabi sekian-sekian. Pelik je. Ibn Taymiyah tu kisah dia apa? Apa jadi kisah hidup dia? Dia mati kat mana? Dia mati dalam penjara tau. Jadi kadang-kadang pelik. Manusia ni kadang dia punya timbangan apa tau. Bila dia taksub pada guru dia, guru cakap salah pun dia tak tahu. Benda-benda pelik kan. Macam sekarang, macam jizyah. Dia katanya di mana dia buat? Di Saudi Arabia dilaksanakan jizyah tadi. Di sana dilaksanakan hudud. Hudud, macam mana hudud? Macam masalah orang terlepas. Jadi tak sampai berita, tajuk lain. Tak, bukan semua. Banyak juga yang jenis-jenis yang duduk tak solat Jumaat kan. Duduk atas Bukit Ajiat tu. Tak solat Jumaat. Serius. Sampai ke kawan saya dulu kata, dia hantar SMS. Diorang kat sana kan, pasal kita orang kat Yaman. Diorang pergi, ada budak-budak kita ni pergi sana, pergi haji lah. Nyuruh. Lepas tu sekali, rupanya ada tok guru kat atas tu, dia keluarkan fatwa, tak apa tinggal solat Jumaat. Atas alasan kerana tak nak bagi ditangkap oleh polis Wahabi. Kan, yang akan halau mereka balik.
Jadi tak apa, tak solat Jumaat. Apa hal? Pelik betul. Ini masalah dia, kenapa tak solat Jumaat je atas tu? Kan tak ada solat bawah, atas bukit tu solat lah. Kan tak boleh pula. Tak cukup 40. Pula. Siapa? Betul? Tak ada. Siapa yang boleh kena? Pemerintah boleh kena. Itu masalah pelaksanaan satu benda. Dan diorang memang laksanakan benda berkenaan. Macam terlepas seorang dua kerana sekian, kerana favor dan sebagainya. Benda tu tak menjadikan kita nak hukum semua kerana Saudi tu salah. Kan? Kalau nak katakan benda tu, kita pun banyak terlepas juga. Saya cakap apa Akak cakap. Okay. Maksudnya kalau ikutkan terlepas, semua negara ada terlepas-terlepas. Mana negara sufi yang tak terlepas? Semua je. Sebab itu kenapa kita kena faham. Memang apa kita kata apa yang berlaku sekarang ni, Isa AS akan turun. Dan ketika dia turun nanti, dia turun macam dikatakan dalam apa disahihkan oleh Imam Tabari, dia kata apa? Bila Allah kata inni qabil, apa sungguhnya bila Allah kata inni mutawaffika, maksud dia apa? Imam Tabari kata sungguhnya aku mencabut engkau daripada bumi dan angkat engkau kepadaku. Kan? Dan telah mutawatir hadis daripada Nabi SAW bahawa Nabi bersabda akan turun Isa AS lalu membunuh Dajjal. Lalu dia akan tinggal di muka bumi tempoh tertentu yang disebut oleh Nabi SAW. Ikut perbezaan riwayat. Kemudian dia akan mati. Dan kemudian akan disolatkan oleh orang Islam dan ditanam dia. Mereka akan tanam dia. Dan apa itu yang kita fahami. Dan kita faham bahawa kalau sekiranya kalau Allah telah matikan dia, tidaklah dia akan mati-matian sekali lagi. Pasal dia akan kumpul dua mati pula. Isa AS diwafatkan. Bila wafat tadi, kita fahamkan maksud dia ditidurkan ke, tapi roh dia tidak ada pada jasad dia. Bukan dia pegang tayangan jalan dia tak ada. Diangkat jasad dia, diangkat bersama. Sebab kenapa nanti dia turun tidak ada perubahan umur. Dia dengan umur yang sama. Faham tak? Okey. Macam Ashabul Kahfi lah, jaga-jaga daripada beberapa ratus tahun tidur kan. Kemudian jaga-jaga dia tanya, berapa lama tidur? Yauman au ba'da yaum, sehari atau separuh hari. So means that tak ada perubahan berlaku. Macam tu perubahan. Macam mana Ashabul Kahfi tak berubah selama ratusan tahun tidur, macam mana Isa AS ribuan tahun diangkat takkan berubah. Bila dikembalikan dia akan datang dan dikembalikan. Dan firman Allah Ta'ala wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan menyucikan kau daripada orang yang kafir. Berhenti situ. Nanti kita sambung kemudian Ini tajuk tentang Isa dimatikan ni tajuk yang popular. Tapi cara nak kita jelaskan kena tengok dengan siapa kita sembang. Kalau orang yang belajar agama kebanyakan suka kata ubah rupa. Tapi sebenarnya ubah rupa tadi tu, syubbiha tadi bukan maksud ubah rupa. Boleh maksud dengan maksud apa? Nampak seem as it so, tapi bukannya jadi. Orang yang diserupai. Dia kata itu maksud dia. Syubbiha tu bukan maksud diserupakan dua orang. Tapi terjemahan banyak pakai macam tu. Sebab kerana dia orang pakai kisah Israiliyat juga. Di kisah Isa dirubah rupa tu, kisah itu datang daripada Israiliyat juga, bukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama. Okey. So kita punya faham Ustaz, dia memang disalib lah, tapi dia tak mati. Ya. Yang itu lebih simple. Tapi kalau kita kata itu kita percaya atau kita sebut hanya kerana untuk berdebat pun tak ada masalah. Untuk berhujah di atas dasar rekod orang Kristian. Atas kita mungkin tahu Allah alam apa jadi. Yang kita dapat clarification Allah Ta'ala, dia wafatkan, maksud dia dihentikan dia punya kehidupan dia dekat dunia ni, tak mati, mungkin tidur macam mana orang tidur, tapi dalam masa yang sama diangkat. Itu je, stop situ. Masalah apa jadi sebelum itu wallahu alam. Banyak benda kita tak tahu. Macam Isa lepas dia bangun daripada buayan kan. Kan dia bercakap, macam mana boleh kufur, ingkar orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi terhadap dia sedangkan dia bercakap di dalam buayan. Dan tempoh sebelum lepas daripada dia bercakap tadi sampai dia dapat wahyu berdakwah, tempoh panjang tadi buat apa? Quran tak cerita pun pada kita. Ya, jasad tu diangkat. Jasad tu diangkat, tak ditinggalkan jasad di dunia ini. Diangkat dengan jasad-jasad dia. Cara tahu lah, angkat lah. Angkat lah. Angkat. Tapi masalah pula cakap angkat. Nanti kan dia kata Allah Ta'ala di langit pula. Masalah lagi. Ni salah ni. Tak, dia bukan diangkat, dibelakangkan. Di mana-mana kan, di mana-mana kan. Wallahu alam. Kan ni kadang orang kita kan suka mengada. Kan baca je lazar dia angkat-angkatlah, Allah Taala angkat-angkatlah. Ke mana macam mana dia angkat, ke mana tak tahu. Ke mana dia angkat ke atas? Dia angkat ke mana ke atas? Macam Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj naik ke atas. Takkan naik ke belakang rumah awak pula.
Arash di mana? Di belakang rumah saya. Itu. Dia angkat ke atas lah. Macam mana wallahu alam. Pasal pening kepala. Tapi angkat atas. Atas ke? Atas lah. Kecuali kita nafikan Mi'raj. Okey. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.